Allah Akbar. Maaflah tadi correctionnya sangat cantik jadi terputus live tadi. Okey, so kita sambung lagi sikit Okey, so maknanya kita punya alah subhanallah. Kuasa beli kita tadi tu kita tak akan dapatlah yang sama. Tak akan dapat yang sama bila kita kita simpan dalam bentuk barang kemas perhiasan tadi. Barang kemas perhiasan. Sebab susut nilai tu tinggi, susut nilai tinggi, dia boleh pergi sampai 40%. Memang boleh berlaku memang macam itulah. Dia paling kurang pun saya yang paling contohlah beli kedai A jual kedai A mungkin 15%. Dah banyak kan 6% beza daripada contoh yang susut nilai yang gold bar yang public gold lah. So saya tak pasti kalau kat kedai lain, tapi dia macam sama je konsep jual ataupun jual barang jual emas gold bar ni dengan konsep jual barang kemas. So beli kat kedai A jual kedai A. Kalau jual kat kedai B, susut nilai dia akan jadi tinggi lah. So kalau yang ni contoh 9% saja. Contoh hari ni 10 gram tu public gold beli dengan harga RM2,417. So public gold telus dalam website dia ada ditunjukkan semua sekali lah. So kalau yang tak pernah tengok website public gold, ini website public gold iaitu publicgold.com.my. Ini saya cakap tadi 10 gram. So hari ni kita beli RM2,656 dan public gold akan beli balik dengan RM2,417. Tu yang public, yang saya suka dengan public gold lah. Lagi satu yang saya suka bila saya simpan barang gold bar yang public gold ni adalah dia janji akan beli apa keadaan sekalipun. Contoh saya punya gold bar dengan Dina ni ada yang dah cala-cala apa semua kan. So kalau cala pun dia janji akan beli. Cala, kemek, patah, dia janji akan beli dia punya gold bar keluaran dia sendiri. So kita tak perlu runsing lah, tak perlu risau lah macam mana nak jual kan. Nak jual. Lagi satu keuntungannya adalah dari segi kita lagi tak nak convert dia ke dalam bentuk lain lah. Kan? Contohnya macam ni. So sebab kita tak pakai pun benda ni, kita pegang untuk kita simpan sebagai kita punya pelaburan ataupun simpanan kita. Tapi kalau contoh kita punya gelang kan, orang yang macam trendy kan. So bila kita punya gelang ataupun rantai ni, bila kita pakai lama-lama kita rasa macam rasa macam dah old fashion lah, nak kena tukar. Bila tukar tu yang dah rugi dah susut nilai kat situ. Lagi satu, kalau satu rantai mungkin tak berlaku lah. Contoh gelang, saya dah banyak kali dah gelang ni, dia makin lama dia macam makin membesar. Dia macam makin tak tahulah macam mana kan, kenapa jadi gitu, tapi macam lama semakin longgar. Mungkin dah lama-lama ni kan dah tak muat tangan dah, mungkin nak kena pergi tukar lah. Sudah rugi kita kat situ. So itu yang tak sesuainya. Tapi tak sesuainya barang kemas untuk 916 ni untuk pelaburan, untuk simpanan long term, untuk dana kecemasan kita yang long term. Okay. So itu yang tadi ada yang kata dia nak tahu macam mana dengan emas ni boleh mempercepatkan tabungan dana kecemasan. Itulah yang paling penting adalah emosi kita terhadap simpanan tersebut. Okay. Sebab emosi inilah yang menyebabkan 70% orang rakyat Malaysia, 70% orang pula, 70% daripada rakyat Malaysia tak mempunyai simpanan walaupun RM1,000. Dia mungkin boleh simpan. Ramai orang yang ada hasrat nak menyimpan, tapi bila dia dapat duit banyak sikit je, dia akan tukarkan kepada bentuk lain yang dia masa dia nak guna tu, masa yang dia nak beli tu, dia rasa benda tu perlulah. Tapi banyak keadaan yang saya beli, adalah kat saya pun ada manusia kan. Kadang-kadang ada jugalah, tapi kita belajar pada kesilapan bila kita beli dan lepas tu kita macam benda ni aku tak perlu pun sebenarnya. Okay. So kita belajar pada kesilapan lah. So saya sharing ni daripada kesilapan saya sendiri, daripada pembacaan saya. So mungkin tuan puan boleh gunakan benda ni untuk overcome masalah pengurusan kewangan tuan puan. So kalau nak berminat lah untuk nak tingkatkan dana kecemasan tuan puan dalam bentuk emas ni, boleh saja hubungi saya untuk saya bantulah. Untuk saya bantu. Ada penyimpan emas saya, dia masuk suami isteri. Suami dia kata, saya nak lawan dengan isteri saya ni. Siapa yang lagi banyak dia punya simpanan. Tu emosi dia kan bagus kan, bila dia nak lawan simpanan dia suami isteri. Sebab dia kata dia macam udah nampak lah benda ni
pentinglah untuk simpanan dia. Okey. So bukan nak lawan nak membeli kan. Sebab lawan nak membeli ni macam habislah duit kita. Dia konsep pengurusan kewangan ni kita kena bayar diri kita first dulu, bukan self reward yang dalam bentuk lain, tapi self reward kepada tabungan lah. Okey. So macam yang saya ada sebut-sebut sebelum ni lah. Tabungan dana penyimpanan itu. Macam contoh kata dana kecemasan ni lah yang paling layer paling basic adalah untuk bayar diri sendiri, untuk nak membantu kita selepas ni lah. So kalau kita tak ada dana kecemasan tu, first layer kita dah fail. Sebenarnya dah fail lah dari segi pengurusan kewangan. Okay. So kalau tuan-puan rasa ilmu ni bermanfaat, bolehlah di-sharekan ilmu ini untuk orang lain pun tahu ilmu ini macam mana nak tingkatkan dana kecemasan mereka dan nak keluar daripada laporan tadi yang bank negara tadi, keluar daripada 70% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun 1,000. Okay. So bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.